Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Semua sihat? Ustazah harap semua murid-murid Ustazah ni berada dalam keadaan sihat, ceria dan bahagia sentiasa. Okey? Okey, insya-Allah hari ini kita akan belajar subjek sirah. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey murid-murid, kenapa Ustazah berselawat? Sebab kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena perbanyakkan selawat. Sebab apa? Sebab selawat ni lah, dengan berselawatlah kita akan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Okey, jadi Ustazah nak semua murid-murid perbanyakkan berselawat mulai hari ni. Hari-hari kena berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baiklah. Hari ni, tajuk kita hari ni kita akan belajar mengenali nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum tu saya nak tanya, murid-murid tahu tak nasab tu apa? Ingat lagi tak Ustazah cakap nasab ni apa? Okey, nasab ni ialah keturunan kita, mak ayah, datuk, nenek, itu adalah keturunan kita. Okey, jadi hari ini kita akan belajar mengenai keturunan Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey murid-murid, kita mulakan dengan nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelah bapa. Murid-murid ingat lagi siapa nama ayah Nabi? Okey, bagus. Ayah Nabi kita bernama Abdullah. Okey, jadi kita tengok nasab keturunan Nabi sebelah bapa. Dimulai dengan Kilab. Okey, ingat dimulai dengan Kilab. Jadi Kilab ni dia mendapat anak yang bernama Qusay. Okey, Qusay. Okey, Qusay ni dia mendapat anak yang bernama Abdul Manaf. Okey, jadi Abdul Manaf ni dia mendapat anak yang bernama Hashim. Okey, Hashim ni dia mendapat anak yang bernama Abdul Muttalib. Okey, Abdul Muttalib mendapat anak yang bernama Abdullah. Okey, jadi Abdullah ni mendapat anak yang bernama Muhammad. Pandai murid-murid Ustazah. Okey, ingat Kilab, Qusay, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah dan Muhammad, Nabi kita. Okey, untuk memudahkan murid-murid Ustazah ni hafal nama-nama keturunan Nabi ni, Ustazah akan perdengarkan kepada kamu satu lagu ni. Lagu yang dinyanyikan oleh kawan awak. Suara dia sedap sangat. Ustazah harap kamu boleh ikut sekali dengan kawan kamu ni baca dan kamu hafal. Boleh murid-murid? Okey, jom sama-sama kita perdengarkan. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Okey, macam mana? Best tak suara kawan awak? Best? Okey, alhamdulillah. Ustaz harap kamu pun boleh nyanyi macam kawan kamu nyanyikan tadi. Boleh? Okey, kita sambung. Siapakah Abdullah bin Abdul Muttalib? Siapa ingat?
Okey, bagus. Abdullah bin Abdul Muttalib ni merupakan bapa kepada Nabi Muhammad. Bapa Rasulullah kita, bapa Nabi kita. Okey, ingat Abdullah bin Abdul Muttalib adalah bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari keturunan Arab Quraisy. Okey, Nabi Muhammad pun berasal daripada keturunan Arab Quraisy. Okey, Abdullah ni mempunyai akhlak yang sangat mulia. Semua sifat-sifat terpuji tu ada pada beliau, pada Abdullah bin Abdul Muttalib ni. Okey, jadi Abdullah bin Abdul Muttalib ni berkahwin dengan Aminah binti Wahab. Okey, Aminah binti Wahab ni ibu Nabi dan dia merupakan isteri kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey, selain itu Abdullah bin Abdul Muttalib ni juga merupakan seorang usahawan yang berjaya. Usahawan tu apa? Okey, usahawan ni adalah peniaga. Peniaga, dia berniaga, berdagang. Okey, jadi Abdullah bin Abdul Muttalib ni merupakan seorang usahawan. Okey, sekarang kita tengok nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelah ibu pula. Okey, ibu Nabi Muhammad siapa? Siapa ingat? Okey, bagus. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah. Aminah binti Wahab. Okey, jadi kita tengok keturunan ibu Nabi Muhammad dimulai dengan Kilab. Kilab mendapat anak yang bernama Zuhrah. Zuhrah. Okey, Zuhrah mendapat anak yang bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf. Okey, Abdul Manaf mendapat anak yang bernama Wahab. Wahab. Okey, Wahab mendapat anak yang bernama Aminah. Aminah tu adalah ibu Nabi kita. Okey, bagus murid-murid. Okey, jadi kita tengok siapa Aminah binti Wahab ni. Okey, Aminah binti Wahab ialah ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berasal dari keturunan Arab Quraisy juga. Okey, ayah Nabi pun Arab Quraisy. Ibu Nabi pun Arab Quraisy. Jadi Nabi pun berasal dari keturunan Arab Quraisy. Okey, berkahwin dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi tu. Mempunyai akhlak yang mulia dan dihormati. Aminah ni juga merupakan seorang yang mempunyai akhlak yang mulia dan dia juga sangat dihormati. Okey, sangat menjaga pergaulan dan kehormatan diri. Sungguh mulia Aminah binti Wahab ni ya murid-murid. Okey, jadi tadi kita dah belajar nasab keturunan Nabi sebelah ibu, sebelah bapa. Okey, jadi kita boleh tengok perbandingan gambar yang Ustaz Azhar letak sini dalam buku teks awak ni. Kita boleh tengok dia dimulai dengan Kilab. Okey, jadi keturunan Nabi sebelah bapa dengan sebelah ibu dua-dua berasal daripada orang yang sama, iaitu berasal daripada Kilab. Okey, nampak Kilab. Okey, jadi Kilab dapat anak Husay, Zuhrah. Okey, seterusnya tadilah yang kita belajar tadi. Okey, selain itu kita tengok di dua-dua belah keturunan ni ada nama Abdul Manaf. Pelajar kena ingat Abdul Manaf dekat dua-dua belah ni merupakan orang yang berlainan. Nama je sama tapi orangnya lain. Ingat tahu. Okey, jadi Abdullah dia kahwin dengan Aminah dan dia dapat anak bernama Muhammad, iaitu Nabi kita Rasulullah. Alhamdulillah, kita dah belajar berkaitan dengan nasab keturunan Nabi sebelah bapa dan juga sebelah ibu. Okey, jadi kita tengok penghayatan yang kita perolehi daripada tajuk ni. Yang pertama, orang yang berakhlak mulia akan dihormati masyarakat. Okey, jadi kita boleh tengok sesiapa je yang mempunyai akhlak yang mulia, yang baik, yang berbudi bahasa, mereka ni akan dihormati dan disayangi oleh masyarakat. Jadi kalau macam kita nak orang sayang kita, orang hormat kita, kita kenalah berakhlak mulia. Seperti mana bapa Nabi, ibu Nabi, mereka ni berakhlak mulia. Okey, yang kedua, kita perlu sentiasa menyayangi dan berbakti kepada kedua ibu bapa. Okey murid-murid, kenapa kita kena
berbakti kepada ibu bapa kita? Siapa tahu? Okey, bagus. Sebab mereka lah yang membesarkan kita sampai kita sekarang. Sampailah kita pandai. Boleh pergi sekolah, pandai. Tu jasa berkat kedua ibu bapa kita. Mereka yang menjaga kita daripada kita kecil sampai kita besar sekarang ni. Jadi kita kenalah sentiasa dengar kata mereka. Mereka minta tolong, kita kena tolong. Mereka suruh kita buat apa-apa, kita kena buat lah. Kita tak boleh lah macam merungut ke. Mak kita suruh tolong apa-apa, malas, tak boleh macam tu. Kita kena tolong, sentiasa tolong mak ayah kita, bantu mereka. Mereka bersusah payah besarkan kita daripada kita kecil sampailah kita besar sekarang ni. Mereka bersusah payah untuk membesarkan kita. Kita kenalah membalas budi mereka. Okey, jadi yang ketiga, setiap anak perlu mendoakan keampunan kepada kedua ibu bapa. Okey, murid-murid, kita sebagai anak ni, kita kenalah berdoa kepada ibu bapa kita. Murid-murid, ingat lagi tak doa kepada ibu bapa yang kita pernah baca sama-sama dalam kelas? Ingat lagi tak? Okey, jom kita baca sama-sama. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bagus murid-murid ustazah ni. Okey, jadi setiap kita habis je solat, kita kena baca doa ni. Minta keampunan daripada Allah kepada ibu bapa kita. Boleh? Okey, bagus. Okey, jadi yang keempat, umat Islam perlu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nasab baginda. Okey, jadi kita kena muliakan Nabi kita ni dan nasab baginda, nasab keturunan yang kita belajar tadi. Nasab sebelah bapa, sebelah ibu. Kita kena muliakan mereka. Okey, seterusnya yang terakhir, setiap Muslim perlu memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Tadi Ustaz dah bagi tahu dah. Kita kena perbanyakkan selawat sebab nanti di akhirat kelak Nabi Muhammad lah yang akan memberi syafaat kepada kita, yang akan membantu kita di akhirat kelak untuk masuk ke syurga Allah. Boleh? Jadi, macam mana pembelajaran kita hari ni? Macam mana kelas kita hari ni? Okey. Saya harap semua murid-murid Ustazah ni boleh faham dan boleh ingat nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey murid-murid, jadi Ustazah ada sertakan link dalam grup kelas. Jadi Ustazah nak semua murid-murid jawab kuis yang Ustazah sediakan dalam link tu. Okey, lepas tu bila awak dah hantar, awak akan dapat tengoklah berapa markah yang awak perolehi. Okey, boleh? Okey, alhamdulillah. Jadi untuk kerja sekolah, Ustazah nak semua pelajar siapkan latihan dalam buku teks sehingga muka surat terakhir. Okey, maksudnya yang mana tak sempat dengan Ustazah ataupun tak datang masa kelas Ustazah ajar, masa kita sama-sama bincang jawapan, Ustazah nak kamu semua buat latihan sehingga muka surat 22. Okey, boleh? Maksudnya latihan-latihan yang kamu belum buat, Ustazah nak kamu buatkan, siapkan sehingga muka surat 22. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih. Okey, dan bye-bye. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.